Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wabillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah This meeting wa is ala being recorded. ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung lagi kelas pengajian Hilyah Talibul Ilm yang berlangsung 2 minggu sekali. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi dalam perbahasan kitab Hilyah Talibul Ilm. Kitab Hilyah Talibul Ilm ni adalah satu kitab, bagi yang belum tahu, kitab yang dikarang oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid yang membahaskan tentang adab-adab penuntut ilmu. Jadi kita dah sampai, kalau bagi siapa yang menggunakan buku putih ini, kita dah sampai kepada muka surat 63, iaitu adab ataupun salah satu daripada adab kita bersama dengan ilmu adalah kita menjaga ilmu dengan tulisan. Maksudnya bila kita belajar ni sangat digalakkan untuk nak kita mencatatkan ilmu, faedah-faedah yang kita dengar ataupun yang kita dapat. Sebab akal kita ataupun hafazan kita ni sentiasa mengkhianati kita. Jangan ingat memori kita ni seperti para ulama dulu yang mana hafazan mereka ni Masya Allah, kalau hafal sekali pun tak lupa-lupa entah berapa lama tu kan. Tapi kita ni sebenarnya bila kita menghafal, kita mudah lupa. Lagi-lagi di zaman yang kita ni tidak berapa menggunakan daya hafazan kita dalam kita belajar ataupun dalam urusan kehidupan kita. Mungkin kalau kita tengok dulu, sebelum wujudnya handphone, sebelum munculnya Nokia yang pertama tu, kita mungkin hafal lagi lah beberapa banyak juga nombor telefon yang kita hafal. Sebab kita nak kena pergi public phone ataupun kita nak telefon daripada mana-mana, paling tidak adalah 10 nombor yang kita ingat. Tapi saya ingat kalau kata dalam zaman sekarang, zaman smartphone ni, kita pun tak hafal nombor siapa-siapa pun melainkan nombor kita ataupun nombor orang yang terdekat dengan kita. And teknologi yang muncul sekarang, yang ada sekarang, software-software yang telah mempermudahkan banyak urusan, benda tu semua baik untuk nak mempermudahkan kita menuntut ilmu, tetapi dia sebenarnya membuatkan minda kita ataupun akal kita semakin kurang berfungsi. Jadi itu menyebabkan hafazan kita juga semakin melemah. Jadi sangat penting dalam kita menuntut ilmu untuk nak kita mencatat ilmu yang kita dengar. Sebab masa kita dengar, biasanya kita rasa macam kita ingat, kan? Tetapi sebenarnya kita mungkin faham sahaja, bukan maksud kita ingat. Sebab tu kalau lepas habis kelas, kalau nak suruh diceritakan semua poin-poin yang ada kita belajar dalam satu-satu kelas, kita tak mampu sebab kita dah lupa balik. So, tapi masa kita dengar, kita rasa macam kita boleh ingat, tapi sebenarnya kita tak ingat, ataupun dia hanya masuk ke dalam short term memory punya bahagian sahaja, kemudian dia akan berlalu pergi. Sebab hafazan ni dia perlu dikuatkan dan dikuatkan. Justru Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan juga Anas bin Malik, ketiga-tiga sahabat ini, dia pernah berpesan supaya ilmu itu perlu dicatat supaya dia tidak hilang. Qayyidul ilm bil kitabah. Tulis ilmu dengan ikat ilmu itu dengan penulisan. Tapi saya mendapati masa saya belajar dulu, dan saya dapati ramai daripada kalangan pelajar, khususnya pelajar-pelajar Malaysia ni, dalam bidang pengajian Islam ni selalu ambil ringan bab ni. Dan sepanjang tempoh saya belajar ataupun saya mengajar dulu sekalipun, saya jarang mendapati pelajar-pelajar Malaysia yang cuba untuk nak mencatat semaksimum mungkin poin-poin yang disampaikan oleh guru mereka. Kebanyakan ataupun rata-rata sekadar mencatat sikit-sikit je faedah-faedah ringkas ataupun lebih gemar untuk nak bergantung pada hasil catatan orang lain, nota orang lain. Kita boleh tengok dekat universiti-universiti contoh. Dan banyak pelajar-pelajar ni dia ada seorang tukang tulis pun dah cukup dah. Dan kalau boleh dia nak ada nota lah.
Kalau kata lecturer yang tak sediakan nota tu, problem lah untuk zaman sekarang. Sampai dah jadi satu keperluan, seorang lecturer, seorang guru ni perlu untuk nak menyediakan nota ataupun slides. Dan kalau tak menyediakan itu, dikira macam dia bukan lecturer ataupun pengajar yang baik. Dan sedangkan kalau kita tengok dulu-dulu orang belajar dulu, mana dia nak peduli sangat soal tu, sebab usaha tu banyak daripada murid. Sekarang ni murid yang suruh guru banyak berusaha. Murid ni dia cuma nak telan je. Dia tak mau nak usaha sendiri untuk nak dapatkan ilmu. Dan kebanyakan pelajar ni sebenarnya dia seolah-olah terpedaya dengan psikologi majlis ilmu. Dia rasa dia boleh ingat, macam saya kata tadi, tapi sebenarnya dia hanya faham semata-mata. Sebab apa yang kita rasa ingat ketika kita belajar, ketika kita dengar, sebenarnya kita faham. Dan kefahaman tersebut kalau kita tak rekodkan dalam memori kita ataupun dalam catatan kita, dia akan hilang dalam beberapa tempoh. Jadi kita akan dapati apa yang kita faham dalam satu-satu majlis ilmu tu, apabila ditanyakan semula pada keesokan hari contohnya, kita akan lupa, kita tak akan mampu nak jawab keseluruhannya sebab kita dah lupa kefahaman kita tersebut. Sebab tu seorang tabi'in, Al-Imam Sya'bi rahmatullahi alaih, dia kata, jika kamu dengar sesuatu yang bermanfaat, maka catatlah ia. Tulis dia. Sebab kamu akan memerlukan dia satu hari nanti. Tapi apa yang lebih kita kesalkan ialah catatan ni dia sebenarnya simbol keazaman dan kegigihan kita sebagai penuntut ilmu. Macam mana kita menimba ilmu kalau kita tidak berusaha untuk nak mengutip ilmu tersebut? Saya tengok masa belajar dulu, jauh berbeza keadaan pelajar-pelajar Malaysia berbanding dengan pelajar-pelajar daripada Yaman umpamanya, daripada India. Dan apa yang saya perhatikan, mereka ini berusaha bersungguh-sungguh untuk nak tulis semua yang disampaikan oleh guru mereka. Dan masa dia tulis tu pun boleh nampak wajah yang penuh passionate untuk menulis tu, seolah-olah dia orang tak nak tertinggal sikit pun faedah-faedah yang disampaikan oleh guru mereka. Tak nak tinggal satu huruf pun. Dan kalau ada yang tercatat ataupun terlepas sekalipun, dia orang akan salin semula daripada tulisan kawan-kawan yang sempat mencatatnya. Jadi pengamatan saya terhadap mereka ini sebenarnya yang mengubah persepsi dan memberikan inspirasi kepada saya untuk dijadikan teladan penting dalam proses menuntut ilmu. Saya tengok, bila saya tengok balik kawan-kawan dulu rajin, Masya Allah tulis kan. Sampai diorang ni kalau boleh diorang tak nak pakai nota orang lain. Saya ada kawan tu, dia tulis semua benda macam tangan dia tu macam recorder. Zaman tu masa saya belajar tu pun masih belum ada lagi MP3, masa tu masih lagi zaman Walkman. Kena pakai kaset semua. Jadi diorang tak boleh nak record. Jadi tulis, tapi Masya Allah, walaupun tulisan tu kita sebagai orang luar nak faham tu tak boleh nak faham lah sebab dia pun tulis laju. Tapi saya pun cuba berusaha untuk nak menulis. Apa benda yang saya tertinggal, saya akan salin semula daripada nota kawan. Ataupun kadang-kadang saya bawa Walkman masa tu untuk nak rakam. Saya akan salin ataupun top up mana-mana part yang saya terlepas ketika saya telah pulang semula ke bilik. Bukan sebenarnya proses penulisan itu sangat, ya, tapi sebenarnya adalah kita nak asah karakter kita dalam kita menuntut ilmu. Kita nak tunjulkan semangat kita dalam kita menuntut ilmu melalui penulisan, melalui ulang kaji dan sebagainya. Dan kalau kita tak tunjukkan melalui penulisan, kita relax je kan. Ramai orang dia relax je kan. Dia datang kelas pun dia duduk belakang je, dia tak tulis pun, dia senyum je daripada belakang. Dan kalau kata tak ada nota kawan-kawan dia tu, nescaya mereka ni akan fail je. Tetapi karakter itulah yang akan dibawa sampai satu hari nanti masa kita bekerja, masa kita bermasyarakat dan sebagainya, kita lebih menyerahkan satu-satu tanggungjawab itu kepada orang lain dan kita cuma menunggu untuk nak menuai hasilnya nanti. Ataupun kita ni lebih suka bersikap pentingkan diri, kita tak ada sikap untuk nak berusaha.
sebagaimana yang kita telah tunjukkan ketika kita menuntut ilmu dulu. Saya teringat kata-kata seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini dia kata, ketika dia belajar dulu dengan Ibnu Abbas, aku mencatat di atas helaian catatanku sehingga penuh. Kemudian aku akan tulis di atas seliparku sebab dah penuh sangat dia punya nota itu. Kemudian kalau dah penuh selipar tu, aku sampai pernah tulis dekat atas tapak tanganku. So maksudnya dia berusaha untuk nak tulis walaupun pada zaman tersebut mereka ini memang terkenal dengan daya hafazan yang hebat. So bila tengok kawan-kawan macam ni, tengok macam mana para salafus salih dulu rajin buat catatan, saya pun cubalah untuk nak usahalah juga buat catatan ataupun nota sendiri daripada awal semester, dan saya peruntukkan masa untuk nak memperkemaskan juga catatan-catatan saya dengan menambah apa-apa maklumat daripada rujukan luar dan susun dibaliklah ikut apa yang kita fikir munasabah. So ada banyak nota-nota sebenarnya, saya lupa nak bawa dekat bawah. Nota-nota yang saya tulis zaman di Madinah dulu, di Riyadh dulu, even sekarang sekalipun, banyak apa yang saya tulis ataupun apa yang kita buat sendiri. Contoh saya tunjuk nanti saat. Okey. Nah, ini contoh, ini satu, sebenarnya ada 3 lagi macam ni. Ini apa yang even dulu kalau kata kita catat pun, even dalam notes macam ni, ada banyak ni kan. Banyak ni, semua note ni tulisan tangan belaka. Kita tulis banyak. Ini, lepas tu belum lagi yang bersaiz-saiz gabak ni. Ini pun ada. So, banyaklah. Ini satu, ada lagi file dekat bawah. So tulisan-tulisan ni sebenarnya macam apa yang kita susun, kita tulis ni semua, boleh sampai sekarang saya rujuk lagi dan sampai sekarang saya baca, saya simpan sebab dia mengandungi faedah-faedah yang sangat-sangat bernilai. Faedah-faedah tu mungkin kita terlepas pandang ataupun kita tak ingatlah nak cari kat mana. Tapi bila kita rujuk-rujuk balik, alhamdulillah kita dapat a lot of kutipan-kutipan mutiara di situ. And tak dinafikan, of course, bila kita nak menulis ni, usaha menulis ni dia akan memakan banyak masa sebab kita kena buat semakan, kita kena buat rujukan, kemudian kita nak susun, sometimes kita kena salin balik, sebab mula-mula bila kita dengar tu, kita catat tu, tulisan kita buruk sebab nak cepat. Tapi bila kita nak buat cantik-cantik balik, kita kena fikir balik, planning balik macam mana nak susun dengan cara yang paling mudah untuk nak kita baca dan kita faham. So sebenarnya tulisan-tulisan macam ni sebenarnya dia membantu kita. And saya ingat lagi, kalau dulu kawan-kawan kalau dia nak pergi ke kelas, dia bawa nota tebal-tebal. Tapi saya bawa nota saya sendiri yang saya telah concludekan ataupun saya telah rumuskan dalam 1, 2, 3 line je. So saya bawa nota berapa line tu dan only saya je yang faham nota-nota tu. Sebab saya telah rumuskan dia sendiri, saya telah keluarkan keyword dia, simbol-simbol yang mempermudahkan untuk saya ingat dan juga faham tentang satu-satu subjek tu. Jadi bila saya baca tu seolah-olah macam saya membaca keseluruhan lah, tapi dengan nota yang begitu ringkas. And bagi saya, kalau kita betul-betul nakkan ilmu, kita tak seharusnya menangguhkan usaha untuk nak menuntut mencatat ilmu ni. Kita jangan tangguh sampai last minute. Kalau orang yang belajar kat universiti, kat kelas, sekolah ke apa ni, jangan tunggu sampai last minute baru nak sibuk, nak belajar, nak cari nota dan sebagainya. Sebab apa yang kita nak daripada menulis ni, kita nak bina karakter kita sebagai penuntut ilmu
yang perlu digarap dan dibina dalam diri kita. Bukan pelajar sahaja tapi semua insan, supaya dia terus berkekalan sebagai sikap. Bukan kita ni belajar untuk peperiksaan semata-mata. So itu digelar sebagai penuntut peperiksaan. Penuntut peperiksaan ni dia cuma nak markah yang baik semata-mata. Kalau ilmu tu dia tak hadam, kalau ilmu tu dia tak ingat, ilmu tu dia tak faham, ilmu tu dia tak amalkan, itu tak ada masalah bagi dia. Penting dapat markah tinggi. Lupa lepas tu pun tak ada masalah. So kita adalah penuntut ilmu. Dan kalau nak jadi penuntut peperiksaan, segala ilmu tu dia akan terbang selepas dia habis periksa, dan itulah realiti yang kita temui dalam kita menuntut ilmu. So kita tengok orang yang hanya buat kerja last minute masa dia belajar dulu pun, sampai sekarang pun dia suka buat kerja last minute, dan sampai sekarang pun dia bersikap sambil lewa dengan apa yang dia buat. Dia tidak begitu berusaha, dia tidak begitu fokus dengan apa yang dia lakukan. Baik. Kemudian poin yang seterusnya adalah tentang YouTube, MP3 dan teknologi sekarang yang merekodkan pengajian ataupun knowledge yang kita belajar ni sekarang. Adakah termasuk juga sebagai usaha kita menulis? Dia kena bezakan. Apa yang kita tengok daripada rakaman kat YouTube tu is very good untuk nak kita rujuk sekiranya perlu, dan dia mempermudahkan banyak keadaan lah. Kalau kita boleh pause, kita boleh rewind, kita boleh dengar balik, kita boleh ulang-ulang kali balik. Daripada sudut itu bagus. Tetapi apa yang saya nak tekankan kat sini adalah daripada sudut usaha kita, daripada sudut pembinaan syakhsiah kita, karakter kita sendiri dalam kita nak melakukan sesuatu itu, sejauh mana kita berusaha untuk nak merakamkan benda itu, bukan hanya dia kekal dalam internet, tetapi dia kekal dalam dada kita, dalam akal kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, ilmi ma'i haithuma yamamtu yanfa'uni qalbi wi'a'un la batna lahu sunduqi idza kuntu fil baiti kana al-ilmu fihi ma'i wa idza kuntu fis suqi kana al-ilmu fihi ma'i. Dia kata, Imam Syafi'i kata, ilmu aku ni sentiasa bersama dengan aku di mana-mana sahaja aku berada pun. Kalau aku ada dekat rumah, ilmu aku bersama dengan aku. Kalau aku dekat pasar pun, ilmu itu bersama dengan aku. Berbeza dengan kita, ilmu kita ni kebanyakannya di dalam Google. Kalau internet tak ada, bateri habis, maka terputuslah ilmu kita. Alright. Kemudian kita pergi kepada poin yang seterusnya. Poin yang seterusnya adalah memelihara ilmu. Kata Al-Khatib, kata Syekh Bakar Abu Zaid, kita kena berusaha untuk nak jaga ilmu dan memeliharanya menerusi amalan. Kata Khatib Al-Baghdadi, wajib bagi seorang yang belajar hadis untuk mengikhlaskan niatnya dalam mempelajarinya dan tujuannya hanya kerana Allah semata-mata. Berhati-hatilah menjadikan ilmu ini sebagai jalan pintas mencari kesenangan dunia, sebab ada ancaman lah bagi orang yang belajar sedemikian. Poin yang kedua yang disebutkan tentang kita kena mengikhlaskan diri kita dalam menuntut ilmu tu, kita ada sentuh pada sesi kelas yang pertama dulu. Jadi kita tidak akan panjangkan daripada sudut itu. Tapi apa yang kita nak ulas ni, poin yang dia kata, kita pelihara ilmu ni selain daripada catatan kita menulis tadi, itu sebagai salah satu bentuk kita preserve ilmu kita, dan cara kita nak memelihara ilmu kita juga adalah melalui amalan. Okay? Amalan ni salah satu kaedah penting untuk nak kita memelihara ilmu kita. Contoh, bila kita belajar tentang hadis-hadis tentang salat, jadi kepentingan salat, menjaga salat, waktu salat, kesempurnaan salat itu dan ini, maka kita pun apply kan. Bila kita apply kan, kita akan ingat balik kepada apa yang kita belajar. Dia akan membuatkan benda tu menyerap dalam diri kita, dihadam kita, sebab kita amalkan satu-satu ilmu yang kita pelajari.
Sebaliknya orang yang belajar ataupun orang yang menghafal semata-mata ataupun orang yang bertafakuh semata-mata tapi dia tidak beramal dengan ilmu yang dipelajari, maka sebenarnya dia tidak menginginkan kebaikan. Kebaikan yang Allah sebut ataupun yang hadis Nabi SAW sebut menerusi hadis Muawiyah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari dan Muslim, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki pada seseorang itu kebaikan, Allah akan perdalamkan ilmunya, kefahamannya dalam agama. Dia mesti berkait rapat dengan amalan. Siapa yang bertafakuh tapi dia tidak beramal dengan ilmu yang dipelajari, itu seakan-akan jenayah yang dilakukan terhadap ilmu tersebut. Dia akan menjadi satu musibah. Sebabkan kita mengabaikan apa intipati ataupun apa suruhan sebenar daripada kita menuntut ilmu. Sebab bila kita belajar suatu ilmu, dia hanya sebagai satu wasilah, sebagai satu jalan tengah, cara kita memperolehi sesuatu untuk diamalkan. Sebab ataupun objektif adalah untuk nak mengamalkan ilmu. Ilmu tanpa amalan is nothing. Tetapi amalan berdasarkan ilmu itulah yang akan menghasilkan iman, akan menghasilkan taqwa, akan menghasilkan amal saleh. Okay. Dan Al-Imam Ibn Jama'ah pun dia ada menyebut tentang prinsip ini. Prinsip untuk nak kita beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Dia ada kisah satu kitab dinamakan Tadhkiratus Sami', yang menceritakan juga tentang adab-adab dalam kita menuntut ilmu. Satu kitab yang sangat baik dalam bab dia, dengan cara dan bahasa yang lama lah. Dan Al-Imam Ibn Jauzi rahmatullahi alaih mengatakan bahawa ilmu ni macam satu luaran, tetapi kecantikan dan manfaat daripada sesuatu itu bukan hanya terletak pada luaran tetapi dalaman. So dari konteks ilmu ini, makna daripada ilmu iaitu bila kita faham, kita boleh amalkan, itulah keindahan ilmu yang kita pelajari. Tanpa kita applykan daripada sudut dalaman dan maknawi ni, maka keindahan luaran itu akan tercalar. Macam kita tengok kan, ramai orang bila dia nak bergewel lah orang kata, nak cari yang cantik belaka, yang handsome saja, tanpa dia melihat daripada sudut dalaman, dari sudut akhlaknya, daripada sudut agamanya, daripada sudut ni. Memang daripada sudut luaran kita mungkin akan seronok sekejap, mata kita tengok cantik sekejap, kita rasa happy lah dapat yang cantik. Tetapi bila kita kahwin, tengok perangai dia buruk, kecantikan tu pun kita dah tak nampak dah. Dan kecantikan yang dia ada daripada segi luaran rupa paras tu pun kita dah nampak buruk dah. Disebabkan kecantikan sebenar adalah pada akhlak dia. Akhlak dia itu adalah amalan dia. Dan agama yang diamalkan itu adalah amalan dia. So kecantikan seseorang itu diukur berdasarkan kepada amalan seseorang. So bila Nabi SAW umpamanya kata, tunkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi kerana 4. Kena faham, bukan Nabi suruh kita cari 4 ciri ni, tetapi Nabi cerita bahawa kebiasaan orang menikahi seseorang wanita itu kerana 4 perkara. Pada zaman Nabi, orang menikah disebabkan keturunan dia, sebab keturunan tu boleh menghasilkan pengaruh, kerana hartanya, kerana rupa parasnya. Tapi Nabi nasihatkan apa? Fadfar bidhatid din taribat yadak. Kamu dapat yang faham agama dia, maka kamu akan tenang. Maksud daripada agama di sini ni tidak terhad pada, mungkin ada kata, Ustaz, adakah bermaksud saya kalau nak kahwin ni saya kena cari yang ustazah-ustazah yang ada high education dalam Islamic studies? Saya katakan bukan itu maksud dia. Sebab apa yang Nabi nak sampaikan seperti apa yang saya katakan ini. Maksudnya
agama ni, ilmu yang dipelajari ni luaran dia. Tetapi apa yang menggambarkan keindahan seseorang yang berilmu? Amalan dia. Maksudnya, akhlak dia, amalan agama dia, itulah yang menggambarkan keindahan agama seseorang itu. Dan ini tidak semestinya wujud pada seseorang yang mesti bergelar ustazah saja. Tak ada. Even kebanyakan orang awam yang lain biasa sekalipun, tetapi jika akhlaknya menggambarkan ciri-ciri Islam, amalannya sesuai dengan agama Islam, hatinya mudah cenderung untuk nak menerima kebaikan dan juga nilai-nilai agama, maka itulah agama, ciri-ciri wanita beragama yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tapi kalau seseorang tu dia belajar saja, dia ada sijil yang tinggi dalam bidang pengajian Islam sekalipun, tapi akhlak dia teruk, asyik nak bertekak dengan suami dia, ataupun dia punya amalan pun terbang ke mana, itu bukannya makna beragama yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tapi of course, satu ilmu yang bercampur dengan amalan, itu lebih baiklah. Tapi bukan semualah ada itu. Yang paling penting sekali daripada kata Nabi SAW ini adalah carilah wanita ataupun pasangan yang baik akhlak dia menurut agama, yang amalannya juga saleh mengikut agama. Tak semestinya dia kena ada memiliki ilmu yang tinggi. Sometimes bila dia ada ilmu tinggi ni, dia bergaduh je dengan kita kan. Ustaz kahwin dengan ustazah, seorang kata haram, seorang kata harus. Dah bergaduh kat situ. Tak ada pula, tak tahu nak cuba nak assimilate ataupun tolerate macam mana nak berakhlak dalam perselisihan yang ada. Begitu juga dalam konsep beramal dengan ilmu. So itu apa yang saya nak katakan adalah ilmu ni luaran, tetapi dalaman dia yang mengindahkan dia adalah amalan tersebut. Al-Khatib al-Baghdadi dia menggambarkan ilmu ini umpama pokok, dan amalan ini adalah dia punya buah dia. Karena itu kata Al-Khatib al-Baghdadi, walaysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi'ilmihi 'amila. Tak dikira seseorang itu sebagai yang alim melainkan dia beramal dengan ilmu dia. Sebab kalau dia belajar sahaja tapi dia tak beramal, dia tidak dikira alim. Sebab seolah-olah dia tidak tahu apa akibat daripada dia meninggalkan amalan dengan ilmu yang dipelajari. Wal ilmu yuradu lil amal kama yuradu al amalu lin najah. Kan, bila kita belajar, kenapa? Sebab kita nak beramal. Sebagaimana kalau orang yang bekerja pun dia nakkan pendapatan. Kita bukannya bekerja itu saja, mesti orang tu bekerja kerana dia nak income, dia nak sumber yang boleh menyara hidup dia. So itu yang kita nak sampaikan daripada maksud beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran Allah telah mencela golongan Yahudi yang mana mereka ini belajar tetapi mereka tidak beramal. Kata Allah Azza wa Jalla dalam suratul Jum'ah ayat 5, Mathalul ladhina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladhina kadzabu biayatillahi wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Allah umpamakan orang Yahudi ni adalah seperti seekor keldai yang memikul banyak buku-buku di belakangnya. Kenapa diumpamakan seperti keldai yang memikul buku-buku yang banyak di belakang dia? Adalah kerana keldai ni dia tak boleh bercakap, dia tak boleh faham, dia tak boleh membaca. Jadi bila dia bawa buku tu banyak mana sekalipun, dia tidak akan dapat manfaat daripada buku tersebut.
Seperti juga manusia. Manusia kan, kalau dia tidak menggunakan ilmu yang dia pelajari dengan tadabbur, dengan tafaqquh, cuba memahaminya, tidak beramal, maka dia tidak dapat manfaat apa-apa pun daripada ilmu yang dia ada tu. Seolah-olah macam keldai je yang membawa buku-buku yang banyak kan. Contoh kalau kata saya pun banyak buku, tapi kalau saya tidak pandai menggunakan buku tersebut, saya tidak menggunakan buku tersebut untuk belajar, untuk mengulang kaji, menuntut ilmu, buat kajian dan sebagainya, maka rugilah saya. Spend a lot of money untuk beli buku-buku itu. Bukannya kita beli buku tu untuk nak jadi wallpaper, ataupun bukannya kita nak bagi tambah habuk kat rumah kita, tapi kita nak memanfaatkan ilmu tersebut. Tak nak kita jadi macam keldai lah. Okay. Dan Allah juga sebut dalam surah As-Saff, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu bercakap sesuatu yang kamu tidak lakukan? Sebab itu akan mendatangkan kemurkaan yang besar di sisi Allah bila kita berkata tentang sesuatu yang kita tidak amalkan. Sebab tu orang-orang macam saya berbahaya sangat. Dan ini satu tugas yang berbahaya. Dan saya ni orang-orang macam saya lah yang mengajar ni, kita ni cakap banyak sangat, nasihat orang banyak sangat, tapi tak tahulah kita beramal ke apa yang kita cakap itu. Satu muhasabah. Bila saya teringat ada hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang azab dekat api neraka, yang mana ketika itu dekat api neraka ni dilihat ada orang ni, dia dilemparkan dari tempat yang tinggi sampai perut dia terburai. Perut dia terburai, isi dia tu diambil, dan isi dia tu macam dia pegang isi perut dia dan dia berputar-putar dekat situ. Macam Nabi kata macam keldai lah yang bawa apa, dulu kan, zaman dulu dia nak pusingkan, dia nak buat giling air tu kan dia pusing kan, sama ada dia guna keldai ke, dia guna lembu ke, dia pusing-pusing, dia nak bagi pusing benda tu. Macam tu keadaannya, orang tu pegang tali perut dia. Sampai kan penghuni neraka pun tertanya-tanya, kau dulu bukan baik ke? Kan? Kau dulu apa yang kau buat kat dunia dulu? Dan orang tu kata, dulu aku duk cakap kat orang, buat macam ni, buat macam tu, nasihat macam-macam. Tapi aku sendiri tidak amalkan. Kan? Aku tak buat apa yang aku cerita ataupun yang aku serukan kepada orang. Ini balasanku dekat akhirat. Wal'iyadhu billah. Kita tak mau sampai ke tahap macam itulah. Dan dalam sebuah hadis Tirmizi daripada riwayat Abi Barzah Al-Aslami, Nabi SAW kata, La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min ayna iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Kaki kita ni tak akan berganjak di hari kiamat nanti sampailah kita ditanya, masa kau usia dulu panjang, umur kau berapa lama dulu, apa yang kau buat? Wa an ilmihi fima fa'al, dengan ilmu yang kita pelajari, apa yang kita lakukan? You and me, kita akan ditanya. Saya lebih lagi akan ditanya lah. Kau dulu belajar kan? Malam hari Jumaat tu kau ada belajar. Malam hari Rabu kau ada belajar. Malam tu kau ada mengajar juga. Kau mengajar sekian. Kau buat tak apa yang kau mengajar? Hisab tu semua akan detail. Bukan hisab yang orang kata bundle. Tanya macam tu, no. Every single day kita buat. Hari ni kita mengajar topik ni. Next week kita mengajar topik ni. Itu semua akan ditanya.
secara detail. Orang macam saya, orang macam tuan-tuan perempuan yang duk belajar ni semua, berbahaya sikit lah. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ini bahaya untuk orang yang berharta ni. Daripada mana dia dapat duit, harta yang dia ada, pendapatan itu? Daripada sumber yang haram, daripada sumber yang halal, daripada sumber yang syubhah. Dan ke mana pula dia belanjakan? Where do you spend? You spend to something good, something no good, something tak ada manfaat, something membazir, something whatever it is. Itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak maulah nak lepas hisab tu, bukan mudah kan. Wa kata ulama, idzal ilmu lam yu'mal bihi kana hujjatan alayka wa lam tu'zar bima anta hamiluh. Suatu ilmu itu kalau kita tidak beramal dengannya, dia akan menjadi hujjah ke atas kita. Maksud hujjah ke atas kita, dia akan diperhujjahkan ke atas kita. Dia akan tembak kita balik, dia akan criticize kita balik, dia akan jatuhkan kita balik. Walam tu'dzar bima anta hamiluh. Dan kamu tidak akan diberikan keuzuran dengan apa yang kamu bawa. Maksud dengan ilmu yang kita dah belajar tu, kita tak akan diberi keuzuran ketika itu. Dan kisah-kisah para ulama di dalam beramal dengan apa yang mereka pelajari ini sebenarnya subhanallah. Dan sampai ada diriwayatkan daripada kisah Al-Imamu Ahmad, anak murid dia Al-Marwadi, dia cakap, Al-Imamu Ahmad, guru aku ni pernah cakap pada aku, ma katabtu hadithan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa waqad amiltu bihi. Aku tak pernah menulis satu hadis pun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku pasti akan beramal dengan dia. Dia kemudian dicerita tentang sekecil-kecil benda sekalipun. Kata Imam Ahmad, hatta marra bi fil hadithi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta Aba Taibata dinaran. Sampai bila aku belajar tentang satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda pernah berbekam, kemudian baginda memberikan kepada tukang bekam itu 1 dinar. Maka Imam Ahmad kata, aku pun berbekam, fa'ataitul hajjama dinara hina ihtajamtu. Lepas aku dah berbekam, aku pun bagi 1 dinar kepada tukang bekam tersebut. Kenapa? Demi untuk nak mengamalkan hadis Nabi SAW. Walaupun it's a very simple thing, walaupun it's a very simple sunnah, tetapi komitednya Imam Ahmad, usaha dia dalam dia nak beramal dengan apa yang dia pelajari. Okay. Kemudian dia kata lagi kata Syekh Bakar Abu Zaid, jauhilah berasa bangga dengan ilmu dan niat dalam mempelajari hadis agar menjadi pemimpin yang memiliki ramai pengikut ataupun banyak majlis. Penyakit inilah yang telah menyerang para ulama. Maksudnya bila kita belajar, bukan hanya semata-mata kerana kita melihat seseorang itu ramai followers ataupun tidak. Termasuk kepada pengajar, dia jangan dimerasakan diri dia ramai followers, dia bersikap angkuh dan sebagainya. Sebab dakwah bukan diukur dengan bilangan pengikut. Dan dalam ilmu, dalam kita mengajar ni, yang paling penting adalah keikhlasan kita. So, it's a very important, penting sangat, dan benda ni pernah kita bahaskan sebelum ini. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid lagi, dia kata hendaklah para penghafal hadis menjaga dengan memeliharanya, bukan hanya meriwayatkannya
kerana ada periwayat ilmu itu sudah banyak sedangkan orang yang memeliharanya hanya sedikit. Tidak sedikit orang yang hadir dalam halaqah ilmu seperti orang yang tidak hadir, orang yang berilmu seperti orang yang okay, macam inilah dia punya cerita dia. Bila kita belajar satu-satu ilmu, ini juga satu buah kan. Bila kita menuntut ilmu, satu tadi kita kata apa dia? Satu tadi kita kata kita belajar sebab kita nak amalkan. It's a one way untuk nak kita preserve ilmu yang kita pelajari. Dan buah yang kedua, hasil yang kedua daripada kita menuntut ilmu, selain daripada kita beramal, adalah kita nak menyampaikan, berkongsi ilmu yang kita pelajari. Supaya manfaat itu bukan hanya kita sahaja yang dapat, tetapi kita dapat share dengan orang lain. Kita dapat pimpin tangan orang lain sama-sama, tarik mereka daripada jalan menuju ke neraka kepada menuju jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sharing good deeds is very important. Jangan bakhil untuk nak berkongsi benda-benda yang baik, faedah-faedah, ilmu-ilmu yang kita pelajari. Walaupun sesimpel-sesimpelnya, macam hari ni, contohnya kita share benda-benda baik yang ada contoh dalam Facebook dan sebagainya. Kita kongsi dengan pihak yang lain. Orang lain baca, orang lain dapat manfaat, orang lain dapat pahala. Kita pun dapat pahala. Dan kemudian bertebaran lagi, kita juga akan dapat dia punya thamarah ataupun dia punya hasil. Dan bila saya kata menyampaikan ini, dia sangat berkait rapat dengan berdakwah. Berdakwah ni antara benda yang kita semua akan buat. Mesti buat. Dalam skil yang macam mana besar ataupun kecil sekalipun, tetapi itu adalah satu tanggungjawab yang kita bawa yang Allah telah wariskan daripada para rasul. Allah kata dalam surah An-Nisa, rusulan mubasysyirin wa mundhirin lialla yakuna 'ala lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Allah menyebut dalam ayat itu tugas para anbiya, mubasysyirin wa mundhirin, menggalakkan orang ramai, memberi juga ancaman kepada orang ramai, yang mana itulah dakwah kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah kata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, telah kami utuskan kamu sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira, sebagai pembawa berita ancaman. Wa da'iyan ila Allah bi idni, dan kamu menyeru ke jalan Allah dengan izinnya. Wa sirajan munira, dan sebagai satu lampu yang menerangi orang. Kemudian Allah telah memerintahkan bahawa tugasan yang kita lakukan ini semua mestilah disertai dengan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah ini adalah jalanku yang aku seru kepada jalan Allah. Ala basirah maksudnya dengan atas dasar ilmu, satu keterangan yang nyata. Maka para rasul dan pengikutnya, termasuk diri kita yang mendakwa mengikuti Nabi SAW, diperintahkan untuk menyampaikan seruan kebaikan, seruan tauhid, ilmu kepada manusia. Sebab kita nak hindarkan manusia daripada jalan yang salah. Kita nak hindarkan manusia daripada terjerumus dalam maksiat. Kita nak mengajak mereka menghampiri Allah, menghampiri ketaatan,
Itulah ad-da'watu ila Allah. Allah puji, Allah kata waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Siapa lagi yang lebih baik ucapan dan kata-kata dia? Siapa orang yang bercakap yang paling baik? Allah kata tak ada yang lebih baik daripada orang yang menyeru ke jalan Allah dan beramal soleh. Dakwah, amalan mesti kena sejajar. Jadi bila ramai kita tengok para ulama dulu, orang-orang yang saleh dulu, dia sedar, dia tahu tentang keutamaan berdakwah ini, maka mereka berlumba-lumba dan mereka berlumba-lumba untuk nak meneruskan legasi yang ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka hamrun na'am. Demi Allah, kalaulah kamu boleh membawa seorang pun, walau seorang pun, ke jalan petunjuk, boleh dapat hidayah melalui kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Unta merah adalah kenderaan yang paling baik. Ferrari merah. Semua orang nakkan kereta-kereta sports car. Unta merah pada zaman Nabi adalah the best sports car pada masa itu. Sebab harga dia mahal, susah nak dapat, berkualiti. Tapi Nabi kata kita boleh tarik seorang ke jalan petunjuk. Itu lebih baik daripada unta merah. Kita kena letak satu KPI dalam hidup kita. KPI, berapa orang kita nak tarik ni. Sama ada orang tu orang Islam, kita nak tarik dia ke jalan yang betul, ke jalan sunnah, ataupun orang tu bukan Islam, kita nak tarik dia ke jalan Islam, kita kena ada KPI. At least nak bawa orang tu masuk Islam tu, biarlah at least ada seorang pun seumur hidup tu dah bersyukur dah tu. Yang lain-lain ni, orang yang already Muslim, it must be easier. Itu satu peluang sebenarnya. Berdakwah ni satu peluang untuk kita mendapat satu pelaburan yang besar di akhirat. Kata Nabi SAW, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Siapa yang menyeru manusia, menyeru orang lain ke jalan kebaikan, jalan petunjuk, maka dia akan dapat pahala orang itu, dan pahala orang yang mengikuti mereka tak berkurangan sedikit pun. Kita ajar orang tu solat, kita dapat pahala. Dia ajar orang lain, anak pinak dia ke, dia punya saudara mara dia solat, kita juga dapat pahala, tak ada berkurangan sikit pun. This is the best scheme pyramid ever. Kita berada di tempat yang tertinggi, and kita akan dapat semua pahala orang-orang yang berubah, mendapat petunjuk melalui jalan kita. Ini pahala yang akan sentiasa mengalir dan mengalir walaupun setelah kita meninggalkan dunia ni. Tak maukah kita pelaburan yang besar ni? Semestinya kita nak kan? Kita tak ada dah pelaburan yang besar dekat akhirat ni. Kita nak pelaburan begini yang berterusan insya-Allah. Pelaburan ilmu yang bermanfaat, pelaburan sedekah jariah kita. Sebab tu dalam kita nak berdakwah kepada Allah, mungkin ada beberapa pesan yang saya boleh kongsikan, beberapa nasihat. Dan yang pertama sekali dalam kita berdakwah ni, mesti kita kena ikhlas. Ikhlas ni banyak kali kita dah bicarakan, dia adalah kunci bagi segala amalan. Diterima ataupun tidak satu amalan kita itu adalah kerana keikhlasan kita. Ada orang memang kelihatan baik di mata masyarakat, tetapi amalan ni tak diterima habuk pun oleh Allah, walaupun nampak gah. Disebabkan apa? Hati dia tidak ikhlas. Bila dia beramal, dia cuma nak pujian manusia. Dia cuma nak meraih perhatian orang. Bukan kerana dia menggunakan amal saleh dia itu untuk
dia nak dapatkan populariti, untuk dia dapatkan pujian, habuan, keuntungan, kepentingan peribadi dan sebagainya. Tengok apa Imam Syafi'i kata, wajidtu anna an-nasa ta'allamu hadzal ilm wa lam yunsab ilayya minhu syai'. Aku bercita-cita bila aku belajar, aku dalam bidang ilmu ni, tak ada siapa pun yang menisbahkan ilmu itu kepada aku. So pesanan yang pertama, ikhlas. Yang kedua, pendakwah ni mesti kena sentiasa improvekan ilmu dia. Dia kena ada ilmu dan dia kena sentiasa menambah ilmu dia. Allah menyebut dalam surah Taha, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Tuhan, tambahkanlah aku ilmu. Bila kita ada ilmu, maka kita mudah untuk nak membimbing orang. Dakwah kita akan lebih hampir dengan dakwahnya Nabi SAW, dakwahnya para sahabat, dakwahnya para a'immah yang lain. And it's very important untuk nak kita miliki knowledge. Dan dalam kita berdakwah ni lagilah masyarakat akan menjadikan kita sebagai rujukan. Jadi masa tu ada orang dimalu untuk nak mengaku dia jahil, dia tak tahu. Dia pun jadi mufti. Dia pun berikan fatwa pandangannya sesuka hati. Sebab dia tidak mahu kelihatan jahil di mata followers dia. Sebab tu ilmu ni sangat penting. Bila dakwah ni adalah salah satu daripada amalan yang paling utama di dalam agama, dan ia tidak terhasil, kita tak akan mampu untuk nak berdakwah dengan baik melainkan dengan ilmu. Sempurna sesuatu dakwah itu juga sangat memerlukan kepada ilmu. Itu kita kena selalu improve lah. Jangan ingat bila kita dah mengajar orang ni kita tak belajar lah. Kita kena belajar. There's a lot of things yang kita tak tahu hakikatnya. Yang ketiga, kita kena sentiasa bersabar dalam berdakwah di jalan Allah. Dan bersabar ni kunci kepada segalanya. Fa inna ma'al usri yusra. Allah katakan dalam Quran, di sebalik sesuatu kesusahan itu pasti ada kesenangan. So Allah pesan kepada kita untuk selalu bersabar dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa manusia itu sentiasa dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan juga berpesan-pesan dengan kesabaran. Kalau sebelum ni pada setiap hari Rabu malam saya ada kongsikan tentang kisah para nabi dan juga para rasul. Kita pun bagi yang mengikuti kelas tu mungkin dia dapat gambaran betapa sukarnya perjalanan dakwah para nabi, para rasul dulu. Daripada Nabi Adam sampailah khusus Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Para rasul khususnya rasul ulul azm diuji dengan berbagai cabaran. Maka Allah pesan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya para rasul ulul azm, wala tasta'jil lahum. Janganlah kita tergesa-gesa untuk nak mendapatkan natijah dia. Ada orang dia sedih. Ustaz, saya dah nasihat dia tak mau dengar, apa nak buat? Jadi nasihat dia tak nak dengar, so, jangan sedih. Kita pun tak expect natijah itu akan dapat cepat. Nabi nak berdakwah pada Abu Talib 10 tahun pun Abu Talib pun tak terima juga dakwah Nabi SAW. Ramai sahaja yang mana mereka ini tidak mendapat. Tapi ramai juga yang mana masuk Islam sekali pun pada zaman Nabi lewat. Dan daripada awal dulu mereka menentang Nabi. Abu Sufyan, Khalid bin Walid, dan antara sahabat-sahabat yang awal-awal dulu mereka menentang. Tapi nak dapat hidayah tu masuk dalam diri mereka tu lambat. Di saat-saat akhir dan penghujung sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dakwah ini tak boleh diukur dengan cepat ataupun tidak. Dakwah ni cukup kita sampaikan secara konsisten dengan beruslub, dengan hikmah. This is what is important. Berjaya ataupun tidak, hidayah itu adalah milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabt. Kamu tidak akan mampu untuk nak memberi hidayah kepada sesiapa yang kamu kehendaki. Tapi Allah lah juga yang memberikan hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kemudian bila kita berdakwah ni, kita cuba untuk nak menyampaikan kepada seramai mungkin yang kita mampu. Itu adalah apa yang tugas Nabi SAW telah sampaikan. Allah kata, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Bila Allah utuskan para rasul ni untuk semua manusia, terutama Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. So bila kita berdakwah, bukan kita nak dakwah syok-syok kita sendiri. Kan? Betul, dakwah itu tidak bergantung kepada pengikut. Tetapi dakwah ni sangat penting untuk kita dapatkan pengikut juga. Maksudnya kebenaran itu tidak diukur dengan berapa ramai pengikut. Betul? Tetapi kita kena cuba sampaikan kebenaran itu kepada seramai mungkin yang boleh. Lagi ramai orang dapat tu lagi bermanfaat. Lagi banyak pahala kita boleh dapat, insya-Allah. Itu apa yang, sebab tu kita jangan, ada orang yang kata dakwah bukan ikut mengikut. Lala dia pun peduli apa? Dia pun tak kisah orang suka ataupun tidak. Dia kena balance, kan? Kita tak boleh terlalu ikutkan kehendak manusia, mencari keredaan manusia. Tetapi pada masa yang sama, kita kena ada usaha untuk nak cuba sampaikan dakwah tersebut kepada seramai mungkin. Bal ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu. Maka bagi para Rasul itu, tugas mereka menyampaikan. Kita semua pun sama, tugas kita untuk nak sampaikan. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripada aku ni, walaupun sepotong ayat. Itu yang kita mampu dengan kadar knowledge yang kita ada, kita sampaikan. Jangan kita sampaikan benda yang kita tak pasti, sampaikan benda yang kita tak tahu. And dan of course bila kita kata kena sampaikan, dia akan berbalik kepada apa yang kita sebutkan tadi tentang ilmu. So mesti kan ada ilmu. Sebab tu bila Nabi utuskan Mu'adh ke Yaman, Nabi SAW utuskan sahabat yang paling faqih sekali tentang hukum hakam. Nabi utuskan da'i-da'inya, Nabi utuskan sahabat yang paling faqih. Pergi untuk nak berdakwah dekat serata tempat, berbagai tempat. Dan bila pendakwah ni semakin sikit, kemungkaran pula semakin banyak, kejahilan pula semakin berleluasa, seperti pada zaman kita sekarang, maka dakwah ini sudah jadi seperti fardu ain ke atas setiap individu berdasarkan kepada kemampuan masing-masing. Siapa yang mampu pada kaum keluarga dia, go for it. Siapa yang mampu pada kejiranannya, go for it. Siapa yang mampu pada masyarakat semua, kampung dia, go for it. Sebab dunia Islam, masyarakat kita pada hari ini sangat perlukan kepada dakwah kita. Betul? Kita mungkin sekarang ni kita punya kelompok orang baik-baik kan. Yang ikut kuliah kita pada malam ni, pada hari-hari lain semua, insya-Allah semua orang baik-baik. Tapi berapa orang sangat nak bandingkan dengan masyarakat kat luar sana yang mungkin tak pernah mendengar langsung seruan, yang tak pernah baca Quran pun tak erti. Mereka perlukan kepada somebody yang boleh masuk ke dalam dunia mereka, supaya kita boleh pimpin tangan mereka, kita boleh tarik mereka, supaya insya-Allah mereka boleh mendapat hidayah. Kelak bila Allah tanya, kita ada jawapan untuk kita sampaikan bahawa kita telah berusaha untuk nak sampaikan semampu kita. So kita jangan
hanya berserah tugas ini bukan tugas saya kot. Ni nak nasihat-nasihat ni tugas Jabatan Agama, ni tugas ustaz, tugas pendakwah-pendakwah. Kita ni peduli apa? Aku ni pergi makan tenang-tenang, udahlah, tak mau gaduh-gaduh. Ini satu kefahaman yang salah, dan itu sebahagian daripada pesanan-pesanan yang boleh saya sampaikan untuk kita sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi refreshing balik apa yang kita nak sampaikan, bahawa bila kita belajar dan menuntut ilmu ni, penting sekali untuk kita jaga dia melalui amalan dan juga melalui dakwah kita. So bila kita belajar ni, sometimes belajar ni, mengajar ni pun sebagai salah satu cara untuk nak kita recall. Bila saya mengajar tuan-tuan dan perempuan, hadirat semua, dia sebenarnya is kind of refreshing my memory, knowledge yang saya ada. So benda tu akan membuatkan dia lebih rusuh ataupun dia lebih menyerap dalam diri kita, lebih strong, sebab we repeat it so many times, dan kita sampaikan, kita muhasabah diri kita balik, kita pun kita membaca, kita buat ulang kaji dan sebagainya. Itu perkara yang kita boleh belajar sambil kita berdakwah. It's kind of good of thing, but jangan block diri kita daripada kita menuntut ilmu. Imam Ahmad, dia dah jadi ulama yang besar pun, orang nampak dia berlari ke sana kemari bawa pen. Orang tanya, kenapa ya? Kau kan nak Imam Ahmad, you are big figure, why you are lari-lari ke sana kemari? Dia kata, minal mahdi ilallah, daripada lahir sampai ke mati, aku akan menuntut ilmu. Tak ada kesombongan di situ. Baik, kita tengok ada beberapa soalan ya, kalau ada yang bertanya ni di Zoom. Okey. Baik. Bila yang tadi saya ada sebut kan, bila saya cakap hidayah, benda yang agak unik, sebab kita tak tahu manusia ni bila pertamanya Allah nak bagi hidayah. Jadi dia jangan putus asa daripada rahmat Allah. Allah pun pesan dalam Quran, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Kita tengok sahabat-sahabat Nabi yang mulia seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ni general perang yang duk perang Nabi SAW, yang duk kalahkan tentera Islam ketika peperangan Uhud. Sampailah sebelum nak pembukaan kota Mekah tu, baru dia masuk Islam. Tapi kemudian tengok betapa Allah membuka kebaikan melalui tangannya. Khalid bin Walid kemudian dia menjadi general, menggunakan kelebihan yang Allah berikan kepada dia, iaitu kebijaksanaan dalam mengatur strategi peperangan, telah membuka empayar Islam di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jasa Khalid bin Walid, walaupun pada awal-awal dia menentang. Abu Sufyan tadi kita kata menentang pada awal, dia masuk Islam kemudian hari. Umar bin Khattab dulu nak bunuh Nabi, kemudian dia berubah, dia masuk Islam dan menjadi someone yang sangat berjasa menyumbang ke dalam Islam. So dalam kita nak dalam aspek hidayah ni, kita tak tahu kan, siapa yang akan bertuah mendapat hidayah daripada Allah. Hidayah tu bila masuk dalam hati, Allah gerakkan. This is very good things. Bila dia nakkan kebaikan, dia nak mendekati majlis ilmu, dia nakkan untuk nak memeluk agama Islam, dia nak kembali kepada ilmu, itu satu kebaikan. Jangan rush untuk nak dapatkan natijah. Islam, apa yang Allah tuntut kepada kita, bila dakwah dengan ilmu dan juga hikmah, al-basirah dan juga hikmah, sampaikan dengan bijaksana. Sama ada dia nak terima ataupun dia tak terima, itu bukan urusan kita. Dan kita sampaikan dengan cara yang terbaik. Dan kemudian kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, basyiru wala tunaffiru. Galakkan orang, bagi orang gembira bila dekatkan agama kita. Jangan buatkan dia lari.
Ramai orang hari ni dia suka buatkan orang lari. Orang tu baru je nak seronok, nak mendekati Islam, dia terus judge daripada luar. Kalau dia tengok perempuan tu, yang first kali tengok, kenapa dia ni tak pakai tudung ke, dia nak ni, terus dia membuat satu pandangan-pandangan yang tidak baik. Orang tu nak bertanya pada kita, orang tu nak mula menghampiri kita untuk nak mencari ilmu dan kebaikan, itu satu kebaikan yang sangat besar. Dan jangan kita duk fikir pasal kesempurnaan dalam semua benda. Saya ingat dulu saya pernah ada seorang akak ni saya jumpa. Akak dia dah tua jugalah. Masa tu dia mungkin almost 50, tapi dia macam rock sikit dia punya jiwa dan penampilan. Tapi saya okey. Dan sebab dia suka tanya pada saya. So dia tanya masalah agama, dia tanya isu-isu apa ke semua, minta pandangan. Saya bagi nasihat. Dan jumpa pun saya okey. Sampai dia kata kat saya, "Ustaz, you are the first ustaz yang saya perasan you are not judging me, you are not looking my appearance." Dan saya kata, "Why should I?" Sebab dia kata benda ni ilmu akan membentuk keimanan. Dan once iman kita semakin bertambah, dan insya-Allah daripada dalam diri kita sendiri, kita akan nak sendiri kembali pada Allah. Kita akan baiki apa yang patut. Kita akan ubah apa-apa kekurangan apa yang kita ada. Dan itu something yang I cannot force. And of course, itu bukan my job to do that. So, it's everybody's job. So, setiap orang dia ada tanggungjawab untuk dia improve diri dia, muhasabah diri dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz boleh kongsikan tak beberapa contoh dosa jariah? Kita ada amal jariah, sedekah jariah, dosa jariah. Dosa jariah is a very common yang senang contoh saya bagikan. Jom kita pergi tengok malam ni, kita tengok ada satu cerita, kita ajak tengok TV. Kita ajak adik kita ke, kita ajak kawan kita tengok. Dalam cerita tu ada orang buka tudung. Dalam cerita tu ada some adegan-adegan yang tak elok. Adakah kita dapat pahala bila kita tengok aurat-aurat, kita tengok adegan-adegan tu? Of course kita akan dapat dosa. Kita ajak orang lain pula tu untuk nak tengok bersama. Orang yang kita ajak tu dosa ni kita pikul lah. Kalau kita ajak dia. Zaman pelajar dulu dia suka bagi orang ambil hard disk, copy semua cerita-cerita dalam tu kan. Season 1, season 2, season 3, entah macam-macam. Kau tanggunglah dosa-dosa tu. Yang orang nak tengok dia bagi pula kopi pada orang lain, orang tu bagi kopi pula pada orang lain. Yang kau jadi punca bagi segala penyebaran tu, you tanggunglah. Itu antara contoh mudah dosa jariah. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Banyak sangat sebenarnya. Okay. Alright. Kita tengok. Alright. Saya ingat sekadar itu sahaja dulu untuk perkongsian kita pada malam ini. Sangat berbesar hati dapat bersama dengan semua. Jangan lupa insya-Allah untuk kelas ni adab hilyah talibul ilm, adab menuntut ilmu ni kita akan sambung Jumaat 2 minggu yang akan datang, dan setiap hari Rabu malam waktu yang sama kita ada 9 suku, kita ada kelas yang lain pula. Yang sekarang ni kita dah masuk ke tentang petua rezeki. Baik, sampai bertemu lagi. Jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat malam.